Apa itu ikhlas? Hari ini kita selalu berbicara tentang ikhlas. Buat satu, buatlah secara ikhlas. Buatlah kerana Allah. Apa yang dimaksudkan dengan ikhlas sebenarnya? Sebab itu saya suka untuk bawa analogi kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Ini apa tuan-tuan? Ini adalah pokok. Baik. Pokok dia ada daun, dia ada bunganya, dia ada buahnya. Betul? Dan ini yang kita nampak sebagai manusia bila mana kita berada di hadapan pokok. Lalu kita memuji pokok itu, daunnya cantik, bunganya harum, buahnya harum dan juga manis. Ini bukan buah mangga harum manis. Buahnya harum dan juga manis. Tuan-tuan, perasan atau tidak, siapakah yang bekerja dengan penuh tungku lumus untuk memberikan makanan kepada daun, kepada bunga dan juga kepada buah? Akar. Tapi akar nampak tak? Kita tak nampak akar duduk di bawah. Tuan-tuan, akar ni kerjanya adalah masuk ke dalam tanah dan mencari makanan untuk disalurkan kepada daun, kepada bunga dan juga kepada buah. Ini peranan akar. Tapi orang lebih suka akar ke orang lebih suka apa yang nampak secara jelas? Tuan-tuan, saya orang Perlis. Orang Perlis, tuan-tuan perasan lah, ada harum, mangga harum manis. Mangga harum manis ni satu ketika dulu tak ada harga pun. Tapi selepas itu orang mencuba, dan Perlis pun mempromosikan harum mangga ni sampai sekilo mencecah lebih kurang RM100 sampai sekarang. Sekilo mangga mencecah 100. Okey. Jadi kita pun puji, kita kata, buahnya manis. Sedangkan yang membuat kerja menjadikan buah itu manis, buah itu sedap adalah akar. Tapi akar ni dia kisah ke tak? Dia tak kisah. Orang puji ke, orang kata apa, orang tak berikan penghargaan kepada dia, dia akan terus masuk ke dalam tanah dan mencari makanan dan terus menyalurkan kepada daun, kepada bunga dan juga kepada buah. Itulah ikhlas. Ikhlas ni buat sesuatu, dia tidak mengharapkan penghargaan daripada kita, daripada orang lain. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan orang bagi hadiah kepada kita, tapi dia akan terus bekerja dan bekerja, sebab itu adalah tanggungjawab dia. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebab kita sebagai manusia melakukan sesuatu perlulah dilakukan secara ikhlas. Jadi analogi yang saya bawa ini, nak jadi ikhlas, jadilah seperti akar. Sebab akar kerjanya berada di dalam tanah. Masuk ke dalam tanah senang ke susah? Susah, tuan-tuan. Nak menerobos tanah-tanah itu memerlukan satu kuasa untuk terus mencari makanan, lalu disalurkan kepada daun, daun itu menjadi hijau. Disalurkan kepada bunga, bunga itu mekar, harum mewangi. Disalurkan kepada buah, buah itu manis, sedap untuk dimakan. Jadi inilah kita sebagai manusia, jadilah orang yang tidak mengharapkan ganjaran, tidak mengharapkan penghargaan, tetapi buat sesuatu sebab itu adalah tanggungjawab kita. Semoga apa yang kita buat itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak umpamakan surah Al-Ikhlas juga seperti, nak faham Al-Ikhlas, tengok surah Al-Ikhlas. Okey. Nak faham ikhlas, tengok surah Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas. Dalamnya ada tak perkataan Al-Ikhlas? Tak ada. Kesemuanya berbicara tentang Allah. Ada tak berbicara tentang manusia? Tidak. Kesemuanya berbicara tentang Allah. Jadi tuan-tuan, selagi mana kita menyebut sesuatu pekerjaan yang kita lakukan kepada orang lain untuk nak beritahu kita lah yang buat kerja itu, kita masih belum mencapai tahap ikhlas. Saya bagi ni ikhlas. Ikhlas ni saya bagi ni. Selagi kita menyebutnya,
selagi itulah tahap ikhlas masih belum dicapai. Seperti mana surah Al-Ikhlas tidak disebutkan langsung perkataan Al-Ikhlas di dalamnya, tapi ia mengandungi satu mesej yang sangat penting untuk kita mencari sumber ikhlas itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala.